TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton siaran Didik TV KPM. Bagi sukses SPM 2021 pecutan, pastinya hanya di saluran Didik TV KPM. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar pendidikan moral khusus untuk calon-calon SPM. Siapa agaknya cikgu yang akan mengajar kita? 23 tahun pengalamannya. Ayuh sama-sama kita berkenalan dengan Cikgu Suresh. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid calon-calon SPM. Anda sudah bersedia untuk mempelajari mata pelajaran pendidikan moral? Baik, ayuh jom kita berkenalan dengan Cikgu Suresh dengan lebih lanjut. Apa khabar Cikgu Suresh? Khabar baik. Oh, sihat semuanya ya? Ya, sihat. Baik. Cikgu, apa yang akan murid-murid pelajari bagi mata pelajaran pendidikan moral pada hari ini? Okey, murid-murid, hari ini saya tahu kita ada lebih kurang 14 hari lagi, 7 hari bulan tarikh keramat, 7 hari bulan Mac, kamu akan menduduki peperiksaan pendidikan moral. Kamu adalah batch pertama KSSM. Okey, so hari ini cikgu akan mengajar bahagian B dan juga bahagian C, iaitu bahagian yang selalunya pelajar menghadapi masalah, iaitu bahagian esei. Okey, you? Baik, itu sedikit pengenalan tentang apa yang bakal dipelajari oleh murid-murid calon-calon SPM pada tarikh keramatnya 7 Mac ya cikgu? 7 Mac. Okey, apa kata kita lihat bagaimana agaknya format yang perlu diketahui oleh calon-calon SPM? Okey. So pelajar, okey. Jangan risau tenangkan fikiran anda. Tolong catat bahagian-bahagian yang penting. Buat catatan semasa kamu menyaksikan segmen ini. So bahagian pertama itu cikgu akan memperkenalkan kepada kamu bagaimana kita kena menulis esei. Maksudnya gaya penulisan esei. Boleh? Okey. So yang pertama, pelajar, anda sudah tahu kebiasaannya lah bercakap tentang esei means kita mesti tulis fakta, huraian dan juga contoh. Nampak? Dan esei maksudnya kita kena persembahkan jawapan kita dalam ayat lengkap. Tapi dia berbeza sedikit daripada bahasa Melayu. Karangan bahasa Melayu dengan esei pendidikan moral ada perbezaan sedikit. Tapi konsep dia masih sama, iaitu kita perlu ayat lengkap, maksudnya kita perlu ada subjek dan predikat. Tapi dalam moral bukan subjek predikat. Subjek itu adalah watak. Lepas tu kita kena bagi penerangan sedikit. Nampak? Okey. Dan watak ini adalah sangat penting. Tanpa watak, murid mungkin akan kehilangan banyak markah. So watak adalah sangat penting dalam penulisan esei pendidikan moral. Dapat? Okey. So cikgu akan sekarang beri contoh soalan. Lepas tu cikgu akan beritahu murid-murid bagaimana anda perlu menulis skrip jawapan anda. Dan selalunya penulisan cikgu cadangkan penulisan biarlah bebas. Nampak? Penulisan bebas. Dia tidak terikat seperti macam kita menulis esei bahasa Melayu. Nampak? Okey. So ini contoh soalan yang cikgu akan bincangkan bersama anda lah. Boleh ini adalah contoh Okey. So cikgu tak baca secara detail. Ini isu pemerdagangan manusia. Dan bila anda menulis esei anda, pastikan kamu ada pensel untuk catatkan isi-isi penting. Nampak Okey. So isi-isi penting kamu kena gariskan lah. Nampak? Okey. So anda tengok ni. Isu ini perlu diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan. So, watak dia adalah pihak kerajaan. Anda boleh nampak bagaimana kami secara
dan pihak kerajaan bendung masalah inilah. Nampak tu. Dan dalam soalan ada nilai. So mereka kata berikan hujah anda berdasarkan nilai-nilai universal. Maka nilai perlu diberi. Okey. So sekarang bagaimana anda menulis? Ada banyak cara. Okey, wait . Okey. Ini adalah salah satu cara penulisan pelajar. Okey. Ini yang paling ringkas lah pelajar boleh tulis cara ini . So terus kamu senaraikan nilai, dan bila kamu senaraikan nilai kamu, tolong tulis perkataan nilai dekat bahagian hadapan. So nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai kasih sayang, you nampak? Selepas itu of course watak kamulah kerajaan . So apa kerajaan perlu buat, apa peranan dia, you kena tahulah. Nampak? Okey, so kerajaan kena kuatkuasakan undang-undang. Kalau kuatkuasakan undang-undang, maksudnya dia kena kenakan hukuman berat. Lepas tu dia kena adakan kawalan ketat, kawalan keselamatan yang ketat di pintu masuk. Pintu masuk maksudnya lapangan terbang, kawasan perairan, sempadan negara semua, mereka kena gunakan sistem keselamatan yang lebih canggih. Nampak tu? Boleh ya? Okey. Ini cara penulisan dia. So kerajaan harus jalinkan kerjasama dengan negara jiran. Lepas tu kerajaan kena adakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran saja tak memadahi . Selalunya kita kena menulis nama kempen tersebut. Itu rekaan pelajar lah. Nampak tu? So kempen kesedaran anti pemerdagangan manusia. Lepas tu kita kena wawarkan info itu dalam media sosial. Lepas tu kerajaan kena buat operasi. Kerajaan kena memperketatkan kemasukan pelancong asing. Nampak tu? Memperketatkan. Maksudnya kita kena selalu siasat latar belakang dan sebagainya. Nampak? Ini cara penulisan dia. Boleh? Dia tak sama macam bahasa Melayu. Okey? Ini salah satu cara penulisan. Dapat? Okey. Dan ada juga pelajar yang gemar menulis dalam perenggan. Tapi dia satu perenggan saja. Dia suka tulis dalam satu perenggan. Boleh tak salah? Nampak? So, jawapan yang lebih kurang macam tadi juga, tapi cara persembahan kamu adalah dalam bentuk perenggan. Tapi satu perenggan pun boleh, tak jadi masalah. Boleh sebab tu cikgu nak kamu gunakan saja apa saja cara yang kamu rasa sesuai untuk diri kamu. Boleh so perlu bertenanglah. Okey. So sekarang cikgu bagi lagi satu contoh soalan lah. Boleh Okey. Bagaimana you menulis saja? Okey. Soalan yang kedua itu, jelaskan perasaan anda apabila melihat golongan geladangan ketika anda membeli belah di ibu kota. Lepas tu soalan tanya perasaan kamu kena sebutkan sekali lah perasaan dia. Selepas itu 3 jenis bantuan yang perlu dihulurkan. Okey. Nampak tu? So dalam soalan ini apa yang kita nampak adalah kita tak nampak sangat watak dia. Tetapi dalam pendidikan moral cikgu dah beritahu kamu watak sangat penting. Maka apa yang kamu perlu buat adalah okey. Dan kalau soalan sebegini muncul dan katakan cikgu adalah calon dia, maka apa cikgu akan buat? Mungkin cikgu akan lebih kreatif. Saya nampak 3 bantuan, maka saya rasa saya nak asingkan semua bantuan itu dalam perenggan. Itu mengikut kreativiti saya. Nampak? So saya tak pernah tetapkan satu cara yang fix, terikat kepada satulah. Sebab pelajar-pelajar sekarang ini adalah pelajar yang memang suka kebebasan. Mereka suka style freestyle lah, semua freestyle. Nampak? So kita pun kata boleh, tak salah. Dapat? Okey. Cikgu tunjuklah. Sama juga seperti tadi ada cara yang pintas. So pelajar terus tulis sedih saja dekat sana, diterima, selepas tu diikuti dengan nilai lah. Lepas tu you boleh nampak dalam slide ini, pertama bantuan keperluan asas. So maka kamu boleh gariskan kalau kamu nak. Kenapa kita gariskan adalah kita nak memudahkan pemeriksa bila dia menanda kertas, kita boleh nak kita memudahkan dia lah. Nampak tu? Lepas tu kita huraikan. So watak dekat sini oleh kerana terlalu umum, kita boleh kata general lah kita semua rakyat Malaysia. So kita gunakan watak. Kita perlu menyediakan tempat tinggal dia. Keperluan asas means tempat tinggal kena sediakan. Kita kena derma makanan minuman. Kita kena sediakan kemudahan kesihatan. Ini semua adalah kategori keperluan asas.
Okey, selepas itu bantuan yang kedua adalah kita hulurkan bantuan hikmat nasihat. Hikmat kaunseling. Nampak tu? Okey, untuk yang ini kenapa kita hulurkan? Sebab kita nak dalami masalah mereka. So let's say kita nampak satu uncle tak ada rumah dan sebagainya, keadaan dia selekeh dan sebagainya, maka mungkin kita berbual dengan dia sebelum kita bagi bantuan lah. So maka kita akan cuba fahamilah, uncle, why you are here, macam itulah. Prihatin rakyat Malaysia. Lepas tu kita bagi sokongan moral agar dia mulakan kehidupan baru. Takkanlah selama-lamanya mereka nak duduk di tepi jalan-jalan. Okey, nampak tu. Okey, selepas itu kita juga boleh wujudkan peluang pekerjaan. Nampak? So watak dia adalah umum tapi wajib ada watak. Boleh Okey, seterusnya. Yang peluang pekerjaan sebab kita nak mereka belajar cara cari rezeki, hidup berdikari, so that mereka boleh keluar daripada kehidupan yang penuh daif tu. Nampak? Okey, seterusnya. Okey. Yang gaya penulisan kedua, you letak dalam perenggan. Nampak tu? So anda boleh nampak dekat sini, cikgu letak dalam 4 perenggan. Perenggan pertama itu adalah yang perasaan dan juga nilai saya persembahkan dalam ayat lengkap. Ayat ringkas macam tadi pun tak salah. Nampak? Ayat macam ini ringkas pun kamu boleh tulis. Selepas itu, setiap satu saya asingkan dalam perenggan. So maksudnya kamu boleh nampak sendiri So ada 4 perenggan dekat sana. So ini sistem perenggan. Boleh tulis dalam satu perenggan lengkap, satu saja. Atau boleh asingkan. Boleh tulis dalam bentuk tapi saya tak panggil dia point form lah, dia masih lagi dalam bentuk esei juga. Nampak Okey. Dan ini satu lagi skrip jawapan lah yang pelajar suka tulis semua dalam satu perenggan. Nampak? Okey dia bergantung kepada kamu. Pilihlah cara yang kamu rasa sesuai untuk diri kamu. So jangan panik dalam exam lah. Boleh Esei itu adalah penulisan, gaya diberi terpulang pada you lah. Dapat Okey. Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk satu lagi skrip. Macam mana student tulis. Okey. Okey, sedih, baik hati. Nilai baik hati, nilai kasih sayang, nilai bertanggungjawab ada. Okey, pertama, bantuan keperluan asas. Lepas tu sediakan tempat tinggal sementara, derma makanan, semua okey, sangat cantik. Nampak? Tetapi calon ini akan kehilangan markah. Mengapa cikgu? Okey, nampak tu. Okey. So, kehilangan markah dia adalah daripada tadi cikgu dah beritahu kamu, iaitu watak memainkan peranan penting. So, sediakan tempat tinggal. Siapa sediakan? Nampak tu? So, tergantung. So, dalam moral, pelajar akan kehilangan markah dalam aspek ini. Bukan kita potong markah, kita tak boleh bagi markah saja. Nampak tu? Kita tak ada pisau untuk potong. Nampak? So, mereka takkan potong markah. Tak ada istilah potong markah. Boleh So kamu kena ikutlah ayat lengkap, maksudnya mesti ada subjek. So dalam moral, subjek adalah watak. Tapi pelajar bukan dapat bukan dia semua markah dia hilang, tak ada. Masih mereka dapat markah untuk sedih, perasaan masih dapat. Nilai-nilai yang 3 dia senaraikan masih dapat markah. Dan selepas itu, yang dia gariskan itu adalah fakta dia, iaitu bantuan keperluan asas, bantuan nasihat dan hikmat kaunseling. Ketiga itu wujudkan peluang pekerjaan, masih berpeluang untuk dapat markah, confirm. Tapi yang huraian dia tanpa watak, maksudnya ayat dia tak lengkap. Ini adalah peraturan dalam moral lah. Nampak tu perkara yang perlu diberi perhatian. Boleh nampak? Okey. So, sekarang cikgu bagi satu lagi contoh soalan lah kepada anda. Okey. Contoh soalan esei. Ini berkaitan dengan online. Kita beli barangan secara online. So, langkah dia. Okey. Langkah-langkah yang perlu kamu ambil lah untuk elakkan diri dari jadi mangsa penipuan dan nilai dia. Okey. Contoh jawapan pelajar. Okey, sama dia bagi nilai. Boleh?
selepas itu dia kata, kalau kita nak elakkan diri kita daripada ditipu, okey, apa yang kita kena buat adalah semak status pendaftaran syarikat. Kita semak pendaftaran syarikat. Lepas tu kita pastikan laman web yang kita layari itu sah. Lepas tu kita semak akaun. Memang semua isi dia tepat, tetapi dia akan masih hilang markah. Kenapa? Tak ada watak. So semak status itu siapa semak. So balik kepada soalan tadi. You boleh nampak tu. Sebab itu semasa kamu baca soalan, tolong gariskan. Siapa watak dia? Pengguna. So bila tak ada watak dalam esei jawapan, maka kamu akan hilang markah. Itu dia. Murid-murid, calon-calon SPM, ingat kata kuncinya adalah watak. Banyak lagi yang hendak dipelajari. Kita berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi anda sedang menonton Didik TV KPM. Sebentar tadi kita dah belajar kata kuncinya adalah watak. Tapi saya pasti ramai calon-calon SPM tertanya-tanya bagaimana agaknya kita hendak memaksimumkan markahnya. Apa kata kita dengar strateginya bersama Cikgu Suresh? Silakan Cikgu. Okey, pelajar, murid-murid. Okey. So, sekarang kita akan masuk segmen yang kedua. Segmen ini yang paling penting, di mana cikgu akan mengupas cara anda perlu jawab soalan esei kamu lah. Tapi tadi yang segmen pertama itu cikgu dah beritahu kamu gaya penulisan bergantung 100% kepada pelajar. Boleh you boleh tulis dalam satu perenggan. Kamu boleh asingkan perenggan. Nampak tu? Dan kamu juga boleh tulis seperti ayat biasa. Tetapi, kamu tidak boleh menggunakan tanda point form. Maksudnya yang bulat-bulat itu semua tak boleh. Nampak? Yang tu you simpan sendiri bulat. Jangan gunakan dalam kertas jawapan anda. Nampak? Okey. So, maksudnya masih lagi ayat tetapi jangan gunakan tanda point form. Nampak? Yang tu penting. Dapat? Okey. So, hari ini cikgu akan bincangkan bahagian B, dua esei. Kamu diberi dua soalan tetapi kamu perlu jawab satu saja. Tetapi kamu masih akan ada masa lah. Nampak tu. So selalunya kita nasihatkan pelajar bahagian B, tolong pilih satu soalan yang kamu rasa kamu confident boleh jawab, pilih satu. Lepas itu kamu terus pergi ke bahagian seterusnya, bahagian C. Habiskan. Dan masih kamu akan ada masa. For sure lah, mesti ada masa punya. Sebab pelajar zaman sekarang dia lain. Dia cepat, laju. Dia suka buat kerja laju-laju. Maka bila kamu ada masa, tolong jawab kedua-dua soalan dalam bahagian B. Kelebihan dia adalah, bila anda boleh jawab dua soalan, anda akan beri peluang kepada pihak yang menanda kertas itu untuk pilih yang mana markah tinggi. Nampak? So kamu dapat satu bentuk advantage lah, kelebihan dekat sana. Mungkin soalan yang kamu jawab, ada soalan yang kamu pilih tadi, tetapi oleh kerana kamu tak hati-hati mungkin dia dah menyeleweng sedikit. Tetapi selepas itu kamu buat satu lagi soalan, mungkin markah dia lebih. Maka mereka akan pilih yang mana satu markah lebih tinggi. So kita kena cari kelebihan lah. Nampak? Okey. So, tapi hari ini cikgu akan discuss kedua-duanya soalan. Kedua-dua soalan bahagian B. Dalam exam, jangan jawab bahagian B soalan pertama, lepas tu nak jawab soalan kedua bahagian itu, jangan. Nampak? Sebab kamu sedang curi masa untuk bahagian C. Jawab dulu B, satu soalan. Pergi C, dan balik untuk cuba soalan lagi satu yang kamu jadikan pilihan kan. So, kamu jawab saja. Okay. Nampak? Itu taktik dia. Boleh Okey. Soalan dia. Okey. Ini soalan dia. Gambar di bawah berkaitan dengan keluarga berintegriti. Ini adalah satu topik yang penting lah. Sebab selalunya dalam pendidikan moral, mesti mereka suka soal based on keluarga. Mesti ada satu soalan berkaitan dengan keluarga. Nampak? So, berkaitan dengan keluarga means logik lah. Topik
kalau kamu tengok sukatan pelajaran itu hanya ada satu topik saja berkaitan dengan keluarga, iaitu integriti keluarga. So maksudnya bahagian ini penting lah. Nampak? Okey. So integriti keluarga bermaksud pembinaan keluarga yang bahagia, utuh dan penyayang. Berlandaskan nilai murni. So beri pendapat anda tentang, you kena gariskanlah cara untuk memupuk sikap integriti dalam kalangan anggota keluarga. So watak, mungkin kamu gunakan anggota keluarga sebagai watak. Tapi dalam keluarga kita tak panggil anggota keluarga, ada ibu, ada bapa. Okey, nampak tu? Ada anak-anak, golongan tua, golongan muda, semua ada. So you tak perlu risau sangatlah. Okey, nampak tu? Tapi watak adalah wajib. Boleh Okey. Dan soalan ini dia tanya berdasarkan nilai. Maka nilai perlu. Nilai ada markah. So kalau kamu tak tulis markah, kalau kamu tak tulis nilai, maka kamu akan kehilangan markah juga dekat sana. Nampak? Okey. Ini contoh dia. Okey, nilai dia adalah, kalau keluarga logik lah, mesti ada nilai kasih sayang kan. Lepas tu, dalam keluarga kita tak mahu bergaduh, maksudnya nilai toleransi, senang. Dan kita kena ada nilai hormat orang tua. Nampak? Okey, so kamu boleh nampak jawapan yang cikgu senaraikan dekat sini. Tapi topik integriti keluarga, kalau dapat, kamu kena syukurlah. Sebab senang untuk kamu dapatkan markah. Pungut markah senang. Nampak? Okey, macam pasangan suami isteri harus memiliki kemahiran keibubapaan. Nampak tu? Penting. Lepas tu, ibu bapa perlu luangkan masa berkualiti dengan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu jadi suri teladan yang baik. Nampak? Lepas tu, anggota keluarga ini perlu sayangi, hormati ahli keluarga mereka. So, maksudnya mereka kena dengar pendapat, pandangan ahli keluarga mereka. Lepas tu, mereka perlu beri layanan adil terhadap setiap anggota keluarga mereka. Nampak tu? Layanan adil cikgu masih ingat masa kecil-kecil saya. Ibu bapa, kalau kita ada 3 lelaki dekat rumah cikgu dengan 2 orang adik lelaki. So bila beli baju, semua baju yang sama. Sebab untuk elakkan komplain baju abang lebih bagus macam tu kan. So dia beli sama means tak ada komplain. So diasuh begitulah. Nampak daripada kecil, dan bila kita sudah meningkat usia, dah okey, barulah kita buat kepilihan sendiri baju. Selalunya ibu bapa beli dan dia beli semua sama. So mana-mana pergi macam pasukan bola sepak pakai jersey. Nampak? Boleh Okey. Lepas tu kita harus sabar bertolak ansur dengan kerena. So dalam keluarga ada 2 pihak yang you kena sabar dengan mereka Satu, orang tua. Sabar, sebab kadang-kadang kita cakap dia tak boleh dengar dengan baik. Maka kita kena cakap beberapa kali. Sabarlah. Nampak orang tua. Dan juga satu lagi adalah golongan warga tua terutamanya Lagi satu cikgu tak tulis dekat sana, kamu tahulah, anak-anak muda pun sekarang. Boleh kita kena sabar. Lepas tu anggota keluarga kena hargai sumbangan warga tua. Lepas tu kita kena jaga kebajikan, keperluan warga tua sangat penting. Nampak tu kita kena jaga kebajikan dia. So orang tua ini kadang-kadang nak jalan pun sebenarnya mereka takut sangat mereka jatuh. Maka mereka sangat berhati-hati dan mereka akan jalan dengan perlahan, dan kamu kena bersama mereka dan mereka akan pegang erat tangan kamu. Nampak? So ini semua kamu boleh nampak lah. Lepas tu kita kena raikan hari istimewa hari keluarga seperti hari lahir. Lepas tu kita kena jaga kerahsiaan keluarga. So kerahsiaan keluarga kita kena jaga. Nampak tu? Dan anggota keluarga mesti hentikan pertelingkahan antara keluarga tu secara adil. Nampak tu? Sebenarnya untuk integriti keluarga terlalu banyak isi yang pelajar boleh kemukakan. Sebab bahagian ini sangat senang. Sebab benda itu berlaku dalam keluarga kamu. So kamu boleh menulis banyak perkara. Yang penting, integriti keluarga maksudnya kita nak lahirkan keluarga bahagia. Happy family. So senang. Nampak? Okey. Soalan ini memang senang lah. Tak jadi masalah sangat. Dapat Okey. Baik. Sekarang cikgu pergi ke soalan yang kedua. Nampak? Soalan ini pun adalah soalan yang penting. Okey. Iaitu, bukan saja keluarga jadi tema dalam moral. Confirm. Mereka suka tanya juga bahagian berkaitan dengan negara. Dan kamu adalah warga negara.
maka dia akan soal isu patriotisme. Confirm lah. Nampak tu? Dia ada tema-tema dia lah. Keluarga ada, alam sekitar ada. Nampak? Lepas itu, berkaitan dengan patriotisme, kita ada kedaulatan. So, you boleh nampak soalan yang cikgu kemukakan dekat sini. Okey. Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat yang bebas daripada penjajahan. Nampak? Okey. Yang KSSM ini sebenarnya topik yang mereka bagi semua adalah topik dia, standard dia tinggi. Nampak? Tinggi. Sebab cikgu pun macam kamu juga batch pertama KSSM. Walaupun dah 23 tahun kita dah lupa benda tu. Dia dah tukar syllabus, maksudnya saya pun orang baru juga. Saya pun kena belajar. Dia adalah sama seperti kita pakai Waze, kita nak jalan, perjalanan pertama, let's say ke Media Prima. Saya memang tidak tahulah. So pakai Waze. Perjalanan pertama. So kita kena hati-hati. Dia cakap keep to your right, you ikut right lah. Exit the roundabout, kenalah. Jaga-jaga first. Lepas itu tak jadi masalah. Second, third, tak apa. Tapi forever untuk kamu adalah batch pertama, kesian. Tapi untuk cikgu, lepas ini dia menjadi lebih senang. Nampak? So tahun pertama memang kita fahamlah. Dan tambah dengan pandemik dan sebagainya, kita faham pelajar kamu adalah batch, tapi kita semua sayang kamu, kita doa agar kamu buat exam dengan baik. So tak perlu risau sangat. Okey. So jangan risaulah. Dia kedaulatan cikgu susah cikgu. So bila saya surf internet untuk cari isi-isi dia, saya nampak semuanya kedaulatan ini semua adalah topik yang ada dalam tingkatan 6. Tapi dikemukakan sekarang topik itu sudah jadi tingkatan 5. So kita kena upgrade diri kita lah. Kita tak boleh komplain, kita upgrade. So jangan takut. Boleh Okey, yang kedaulatan ini Okey, sebab daulat saja nanti you tengok canggih sangat perkataan itu Okey, sebagai rakyat Malaysia, watak rakyat Malaysia, nampak tu? Gariskan benda tu. Huraikan tindakan, you boleh nampak, tindakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Itu keywords dia lah, kamu kena gariskan. Setiap kali baca soalan, pastikan kamu gariskan. Sebab kamu nak tahu apa exactly kamu kena bagi jawapan. Nampak tu, kehendak soalan. Nampak gariskan saja. Okey. Watak rakyat Malaysia. Okey. So, kalau kita nak jaga kedaulatan, rakyat Malaysia ini, satu, kita kena tingkatkan semangat patriotik kita terhadap negara. So, kita mesti ada semangat patriotisme. So, rakyat harus hormati lambang kebesaran negara. Rakyat perlu taat setia kepada raja dan negara. Tapi sebelum itu, patriotik ini, saya kena beri teguran jugalah. Nampak tu? Nasib baik dekat sekolah, kita ada sambutan. Nampak? Dan kadang-kadang generasi muda ini menjadi cabaran sebab ada kalau mereka rasa sambutan ini tak belajar, maksudnya dia tak tahu sekolah. Nampak? So kadang-kadang berlaku beginilah. So kita sebab itu cantik saja KPM susun agar sambutan kemerdekaan dibuat setiap tahun. Betul. Nampak tu agar dia dapat pupus semangat patriotisme di kalangan generasi muda lah. Lepas tu kita kena taat setia kepada raja dan negara. Raja dan negara kamu kena faham, bukan raja dan negara saja. Kalau raja dan negara means juga pentadbir. Nampak? So kita kena sokong, pentadbir means kerajaan lah. So kita kena sokong dasar kerajaan untuk wujudkan sistem pemerintahan yang stabil. Lepas tu rakyat kita kena jaga-jagalah sebab dekat luar sana ada juga yang iri hati dengan negara kita. Kenapa nak rakyat sini bersatu padu semua? Nampak? Understand? Maka mereka akan sebarkan berita-berita lah. So kamu tahulah. So kita patut tidak mudah terpengaruh dengan hasutan mungkin dalam atau dari dua negara yang boleh gugat kestabilan negara. Nampak tu? Ini semua berkaitan dengan kedaulatan lah. Okey, selepas itu sambungan dia, rakyat harus bersedia berkorban untuk mempertahankan maruah negara. Nampak? Semua ini sebab ini kedaulatan negara kita. Kita yang kena jaga. Nampak? Okey. Selepas itu kita harus kekalkan perpaduan dalam negara. Kamu kena tahulah. Cakap Malaysia saja, automatik semua orang tahu pelbagai kaum. Nampak? Pelbagai kaum, maka perpaduan ini adalah harta yang paling penting lah dalam Malaysia. Nampak?
So kita kena kekalkan perpaduan. So yang ini ada 3 perkara yang kamu kena ingat. Nampak? Boleh So rakyat harus menerima dan hormati kepelbagaian agama, budaya. Nampak tu? Dalam pendidikan moral sangat cantik susunan sukatan KSSM ini di mana mereka dah beritahu ada 3 perkara. Satu, kita kena terima kepelbagaian. Nampak? Semua orang adalah berbeza. Nampak? So kita kena terima saja. Sebab sebenarnya perbezaan kepelbagaian ini ada anugerah Tuhan. Semua kita adalah berbeza. So bila kita berbeza, kita kena terima. Kalau semua sama, tak boleh lah. Nampak tu? Macam kita pergi taman, semua satu bunga saja sejenis. Nampak boring lah. Nampak? Betul. Ada pelbagai barulah nampak macam taman. Betul. Nampak? So indah. Boleh Sama juga dekat kita bawa kereta dekat jalan raya. Semua bawa kereta yang model yang sama. Habislah, boring tengok. Rumah pun semua sama. Seragam tak mau. Kita mau tengok kepelbagaian. Maksudnya, kita kena terima benda itulah. Terima kepelbagaian. Lagi satu, kita kena hormat kepelbagaian. Dan dia ada lagi satu tahu. Cikgu tak tulis dekat sini, iaitu mengurus. Tapi kenapa cikgu tak tulis mengurus dekat sini adalah mengurus selalunya perlu dibuat oleh pihak pentadbir. Kalau dalam syarikat, pihak pengurusan. Sebab dia menguruskan pekerja yang pelbagai. Nampak? Okey, pelbagai agama dan sebagainya. Dan bila kita boleh terima hormat, automatik, kamu sudah tahulah, next adalah kita akan belajar hidup bertolak ansur. Sebab kita nak elakkan pertelingkahan. Lepas tu ada lagi satu. Kita adalah warga negara. Maka kita kena jadi warga negara yang berkualiti. Itu yang cikgu pesan kepada pelajar selalu. Sorry, pelajar pula. Murid. Murid-murid. Selalu cikgu beritahu murid-murid, kamu ini perlu rajin. Nampak tu? Rajin bekerja. Nampak tu? Okey. Dan selalu ingatlah, kita adalah pelbagai. Maksudnya pelajar pula. Murid-murid juga ada kepelbagaian dari segi keupayaan. Maksudnya ada pelajar yang pandai, pintar, dan ada juga kita ada golongan slow learner kita panggil. Maksudnya mereka belajar tetapi kita panggil lambat pick up lah. Mengambil masa untuk dia fahami. So kita boleh faham kepelbagaian. Nampak tu? Okey. So kamu kena belajar ikut kemampuan kamu lah. Nampak tu? Ikut kemampuan kamu. Kamu tahu kekuatan kamu dekat mana, kamu belajar ikut kemampuan kamu. Nampak? So kamu jadi warga negara, biarlah kamu jadi warga negara yang berkualiti. Maksudnya rajin bekerja. Nampak? Rajin bekerja, rajin belajar. Sebab semua orang letak harapan tinggi terhadap kamu. Itu nampak dia. Tu? Boleh tips daripada Cikgu Suresh. Jadi kita dah belajar tentang bahagian B dan juga bahagian C, cara menjawab untuk mendapatkan markah semaksimum mungkin. Kembali lagi selepas ini bersama Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jadi soalan B dan soalan C telah pun anda pelajari bagaimana cara menjawabnya. Ayuh sama-sama kita dengarkan kesimpulan dan strategi untuk mendapatkan skor maksimum bagi calon-calon SPM Kertas Pendidikan Moral. Cikgu silakan. Okey, murid-murid. Okey. Untuk bahagian kesimpulan, ini adalah beberapa nasihat yang cikgu nak bagi kepada kamu sebab kita ada lebih kurang masa yang suntuk lah. Kita ada lebih kurang 2 minggu saja. Maksudnya 14 hari. Okey, nasihat pertama cikgu adalah pastikan kamu catat topik dulu. Topik. Lepas itu bila kamu ada masa, tengok topik, cuba recall fakta dia. Maksudnya kamu kena ada budaya menulis lah. Nampak? Okey, selepas tu cikgu nak kamu buat satu lagi perkara, iaitu soalan kertas trial negeri-negeri setara, tolong habiskan. Dia ada lebih kurang 10 set, boleh habiskan. Tapi cara dia adalah kamu kena bahagikan masa kamu dengan baik sebab kamu ada lebih kurang 14 hari saja. Nampak? So apa yang kamu perlu buat, kamu tahulah, kamu kena ringkaskan. Nampak tu? So perkara yang kamu boleh buat adalah, antara dia adalah jangan panik sebab kamu ada mata pelajaran lain juga. Maka untuk subjek saya, ambil masa lah
sebab ada banyak video dalam YouTube dan sebagainya. Didik TV pun ada banyak yang segmen ikut topik dan sebagainya. Sambil makan pun kita boleh perhatikan video. Betul. Nampak tu YouTube. So maksudnya sambil makan itu kita biasakan dirilah kita mendengar apa saja yang penting untuk pendidikan kita sekarang. Betul. Itu Nampak, dia tips boleh, dan panduan daripada Cikgu Suresh. Terima kasih banyak Cikgu Suresh kerana bersama Didik TV KPM pada hari ini. Saya percaya banyak intipati yang dipelajari dan mampu membantu calon-calon SPM yang akan menduduki kertas pendidikan moral pada 7 Mac ya Cikgu. 7 Mac. Baik, kami di Didik TV doakan agar adik-adik semua berjaya dan murid-murid dapat memberi tumpuan, dapat menjawab soalan dengan baik. Ingat, tidak ada sebarang garis panduan yang khusus untuk menjawab soalan, sama ada dalam satu perenggan ataupun dipecahkan kepada beberapa perenggan, asalkan panduan Cikgu Suresh. Jangan sesekali menggunakan tanda point form untuk menjawab soalan esei bahagi bahagian B dan juga bahagian C. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Sekian Yoyo Aziz, Didik TV KPM.